Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Okey, untuk kita punya siri pembelajaran. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok satu tajuk yang berkaitan dengan satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai pokok. Kita dah tengok macam pelbagai cara pokok membiak. Pelbagai cara pokok membiak. Right? Contohnya ada pokok ataupun tumbuhan yang membiak melalui cara biji benih. Okey, ada yang membiak melalui cara anak pokok. Okey, ada yang membiak melalui cara batang bawah tanah, spora, keratan batang dan daun. Banyaklah pokok. Maksudnya contohnya kalau pokok ubi kayu, okey, dia membiak dengan cara keratan batang. Kita potong batang dia, kita cucuk. Begitu juga dengan pokok bunga ros pun keratan batang. Ada pokok yang membiak melalui biji benih. Contohnya pokok betik. Kita ambil biji betik, kita semai dan tumbuh. Ada yang membiak melalui anak pokok. Contohnya pokok pisang. Pokok pisang bila dia tumbuh, nanti tak lama akan tumbuh anak pokok. So anak pokok tu adalah cara dia membiak lah. Okay. Ada yang melalui spora. Contohnya pokok paku pakis dan sebagainya. Maksud dia dekat dalam dunia ni banyak pokok dan ada pelbagai cara. Ada yang macam ni, ada yang macam ni dan sebagainya. Walau bagaimanapun dalam banyak-banyak pokok tu ada tumbuhan yang membiak dengan cara lebih daripada satu cara. Pokok lain dia membiak dengan satu cara je. Kalau contoh dia dah biji benih satu tu je lah, dia tak boleh membiak dengan cara lain. Contohnya pokok pisang. Dia kalau ingat dulu ada satu cerita tentang monyet dan kura-kura. Pada satu hari si monyet dengan kura-kura ni duduk di tepi tebing sungai kan, di tebing sungai. Jadi mereka terlihat satu pokok pisang yang hanyut kan, hanyut. Jadi si monyet ni dia berfikir macam ni. Jadi dia orang buat deal lah. Okey, kau tolong ambilkan pokok pisang tu, nanti kita tanam, nanti kita dapat hasil, kita makan dua. So si monyet ni dia tamak. So dia berfikir, dia kata okey, lebih baik aku ambil di bahagian atas. Okey, sebab di atas ni dah siap dengan daun dan mungkin akan menyebabkan cepatnya tumbuh buah. Manakala di bahagian bawah ni yang ada anak pokok ni dia bagikan kepada kura-kura. Dia beranggapan kalau kau tanam memang tak naik lah, tak ada daun, tak ada apa kan. Tapi setelah berapa lama dia orang pun sama-sama tanam. Bila sampai satu tahap dia orang tengok yang pokok kura-kura tadi tu tumbuh, manakala pokok monyet tu tak tumbuh sebab dia dah tak ada akar, dia hanya ada batang saja. Dia tanam batang memang tak tumbuh lah. Manakala pokok kura-kura tu dia tumbuh, daripada dalam batang tu dia keluar satu lagi pokok dan membesar dan dapatlah hasilnya. Itu nak ceritanya. So itu menunjukkan bahawanya pisang tu dia tak boleh membiak dengan cara keratan batang. Tapi dalam banyak-banyak pokok ni dan tumbuhan ni, ada pokok ataupun tumbuhan yang boleh membiak melebihi daripada satu cara. Antaranya ini ramai orang tahu. Okey, ini adalah pokok kangkung. Sayur kangkung letak goreng belacan, memang sedap kan, memang sedap. So pokok kangkung ni dia boleh membiak melebihi daripada satu cara. Dia ada lebih daripada satu cara. So cara yang selalu kita tahu adalah kita semai biji benih. Contohnya kita beli satu paket. Macam cikgu, memang kat rumah cikgu ada buat hidroponik. Okay, InsyaAllah nanti cikgu akan tangkap gambar lah dia punya sistem hidroponik. Tapi sekarang tengah renovate. Cikgu ada satu sistem hidroponik. Cikgu tanam sayur, tanam kailan. Dan ada satu ni hidroponik, cikgu tanam kangkung. So cikgu tak pernah beli sayur lah, memang makan kat rumah, petik macam tu je. So kangkung ni selalunya cikgu tanam dengan cara beli biji benih dia. So bila beli biji first time tu beli biji benih, so semai di bahagian tempat pot dia tu dan dia akan tumbuh pokok kangkung. Tapi setelah dia dah naik, memang seronok. Sebabnya tak perlu lagi kita nak semai lagi. Hanya perlu kita gunting saja, ambil dan
biarkan batang yang berakar tu, biarkan nanti dia akan tumbuh lagi baru. Ambil lagi, potong baru. Sampai 4 kali macam tu, sampai dah batang dah tua, dan baru cikgu semai yang barulah. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawasanya kangkung ni dia boleh dua cara. Biji benih pun boleh, dia punya kangkung batang berakar pun boleh. Yang keduanya ialah ubi keledek. Okey, ubi keledek ni selalunya kita tahu dengan cara keratan batang. Dia ada batang dia kan. Kita cucuk dalam tanah, letakkan baja, siram dia, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh tunas dan tumbuh daun. Tapi pada masa yang sama juga, dia boleh membiak dengan menggunakan ubi dia sendiri ni. Ubi ni kalau diletakkan dalam tanah, dia akan tumbuh akar. Nampak ni akar ni. Dia akan keluar akar, dan daripada akar itulah dia akan keluar pokok, dia akan keluar tunas, dan dia akan keluar pokok. Okey, ni ubi ni, ubi manis ni sedap ni kalau rebus. Makan macam tu saja pun sedap. Tapi kamu tak tahulah suka makan ke tak kan. Tapi kan macam cikgu memang sukalah. Okey, ada ubi keledek, ubi manis, ubi macam-macam lah. Kalau pergi Cameron Highland tu, beli yang warna pearl tu. Oh, memang manis, memang sedap. Kecil-kecil je, satu-satu je. Okey. Dan yang ketiganya, ini pokok selasih. Bagi mereka yang tak pernah tengok selasih, yang tak tahu selasih tu apa, okey. Selasih ni kalau setengah tempat lah kalau kita pergi kan. Selalunya kalau di kampung lah, macam cikgu kalau di kampung, selalunya waktu kenduri, dia orang akan buat air sirap selasih. Dia akan buat dua. Sirap bandung tu air sirap letak susu. Okey, sirap bandung, sedapnya. Yang satu lagi sirap selasih. Air selasih dia ada biji-biji dalam tu. Kalau kita tengok tu, kalau biasa tengok telur katak sama macam telur katak. Dia ada biji-biji halus kan, ada ngembang. Jadi bila kita minum pun, nak kunyah dia pun agak sukar. Lalu kita akan telan minum saja. Itu adalah biji selasih. Biji selasih. Jadi ni pokok selasihnya. Okey, ni tak adalah dia punya buah. Kalau dia ada buah dia ada keluar sikit. Lepas tu ada hitam-hitam. So cara dia membiak ni ada dua, keratan batang dan juga biji benih. Kita ambil biji benih dia semai pun boleh, ataupun kita potong batang dia. Ni pucuk, ni batang dekat sini ni kita potong dan kita tanam pun dia akan tumbuh pokok. Biji selasih ni bagus kalau mereka yang susah buang air, okey, sembelit, buasir, bagus selasih ni sebab dia melancarkan kita punya pembuangan air. Jadi kalau yang ada masalah selalu nak buang air sembelit, minum. Ambil air selasih ni, dia kena rendam air suam. Rendam air suam biar dia kembang dan minum. Memang bagus. Amalkan. So jadi 3 tadi yang kita dah belajar. Yang pertama kangkung, okey, kangkung, biji benih dan batang. Yang keduanya ubi. Ubi ni ada 2 cara juga, iaitu batang dan ubi. Dan pokok selasih ni keratan batang dan biji benih, dia sama macam kangkung. Ini cara dia. Ini cara dia. Okey, ini biji benih dia. Biji benih dia agak besar sebenarnya. Kalau beli tu dalam RM1 je. Kalau boleh beli dekat kat kedai mana sini dulu dekat Giant ada jual. Dekat TF cikgu tak pasti ada jual ke tak. Cuba tengoklah. Selalu kalau dekat nursery adalah dekat Sakura tu kan, sebelah dengan The Store pula. Sebelah dengan Jasco tu ada Sakura tu, cikgu rasa ada. Cikgu pernah beli kat situ. Beli. So mula-mula memang macam ni, bila dia dah tumbuh nanti, so kita ambil lah daun tu. Kita tak makan batang sangat kan. Kita makan yang batang yang muda tu, kita makan lah. Yang tua tu, yang ada ekor akar tu, kita tak makan. So bila macam tu kita dah petik. Kalau kita nak pindahkan pun boleh, ataupun kita biarkan dalam tanah macam tu. Nanti dia akan tumbuh daun-daun muda yang baru lah. So ni cara dia kalau nak pindahkan. Bubuh dalam air dulu, bagi dia keluar akar. Dan nanti kita keluarkan, kita boleh bubuh botol plastik ni, kita bubuh tanah dan kita boleh semai dia dalam tu lah. So ini kaedah dia lah. Rendamkan keratan batang kangkung, berakar ke dalam botol plastik berisi air. So perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Dia akan tumbuh cepat.
rekodkan pemerhatian seperti dalam jadual A. Ini kalau nak buat lah. Kalau buat, iyalah cuti-cuti ni tak ada masalah, tak ada kerja kan. Boleh cuba buat, pergi beli, ajak mak sama-sama tanam pokok kangkung. Kalau ada tanah, lagi best kan. Dia cepat membiak kan, cepat membiak. Lepas tu, dia sangat fresh. Maksud dia kita petik-petik tu terus kita makan. Memang sedap. Cumanya kalau kita buat kaedah hidroponik. Hidroponik ni dia tak ada tanah. Dia air saja macam ni. Dia just kita mungkin bubur dia punya baja air dalam tu lah. Okay, baja air. Kita bubur dalam tu. Cuma bagusnya hidroponik ni dia sihat. Dia tak ada racun, tak ada apa. Tapi dia ada kelemahan sikit lah. Bila kita petik tu, kita terus masak. Dia tak boleh biar lama sebab dia akan mudah layu. Tu satu tips. Cikgu memang suka tanam pokok. Asyik baik tak ada tanah ke tidak, jenuh tanam pokok jadi petani kan. So dia kata kaedah biji benih, ni tadi kaedah keratan batang. Okay, semaikan biji benih dalam botol plastik berisi tanah. Okay, ni dia semai terus. Kalau macam cikgu lebih suka kalau biji benih awak beli, awak jangan terus semai dalam tanah. Okey, bagi dia masa dulu. Cara dia, kita ambil, boleh pakai tisu basah ataupun kapas, basahkan dia, letakkan dia. Bagi dia keluar tunas dulu, dan baru kita pindah dia masuk ke tanah. Sebab kalau kita masuk terus ke tanah, kadang-kadang dia tenggelam, dia susah sikit nak ni. Dan siram semaian setiap hari. Dia siram pun renjis je. Jangan kita tuang air sampai penuh, tu memang dia tak hidup. Okay. Dan perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. So kita tengok setiap hari tumbuh pucuk. Dan kita rekodkan pemerhatian seperti di jadual di bawah. So keratan batang, tumbuh tak? Tumbuh. Biji benih, tumbuh atau tak? Tumbuhlah, of course lah, macam cikgu dah cerita dah tadi. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dah selesai belajar mengenai tumbuh-tumbuhan yang membiak dengan cara lebih daripada satu cara. Okey. Jadi selepas ni kita akan sambung lagi dengan tajuk yang lain lah. Okey, jadi itu saja. PKPP masih lagi berjalan. Jadi pastikan anda menjaga kesihatan. Okey, elakkan keluar kalau sekiranya tak perlu. Duduk saja di rumah. Stay at home. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.